اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita masih lagi dalam membahaskan tajuk pengertian iman, dan kita sambung pada fakta yang terakhir dalam tajuk pengertian iman, muka surat 27 pada nombor yang ke-8. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, Al-Quran selalu mengemukakan dan menggambarkan iman dalam bentuk budi pekerti yang baik dan amal yang berguna sebagai garis pemisah antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan munafik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah bukti yang jelas yang menjadi satu bentuk garis panduan bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Kerana bila disebut sebagai iman, mestilah ia dibuktikan, dan antara pembuktian iman tadi digambarkan dengan bentuk budi pekerti yang baik. Bila kita mengaku menjadi seorang Muslim lagi beriman, maka yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita adalah memperbaiki diri, menjaga akhlak, tingkah laku, kelakuan kita,
Dan yang penting kita sebut tadi adalah menjaga pekerti, sebab akhlak ini adalah perkara yang besar. Ia menjadi sandaran bagi kehidupan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu pernah kita sebut selalu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain untuk memperbaiki akhlak perangai manusia, untuk menyempurnakan, membaiki balik kelemahan yang ada dalam diri manusia. Ini tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi nak membentuk peribadi dan akhlak manusia. Tidak ada penilaiannya di hadapan Allah. Kalau kita hebat, kita kaya, kita macam-macam, tapi akhlaknya tidak baik. Sebab itu saya pernah bacakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi menyebut di antara perkara yang membantu memberatkan neraca timbangan pada hari mahsyar, kata Nabi, ialah akhlak yang mulia. Yang kita ibadah tu ibadahlah, kan? Yang kita solat, kita puasa, kita haji, kita macam-macam tu, itu ibadah. Tapi dengan semasa kita beribadah itu, kita menjaga, memperbaiki, mengemaskinikan akhlak kita jadi lebih baik, lebih berakhlak. Dia menjadi satu bonus untuk memberatkan neraca timbangan. Nak bagi timbangan kita ni lebih berat pada hari mahsyar, tonjolkan akhlak yang baik. Dan kita dah sebut dah, akhlak ni tak ada lain lah, melainkan apa yang dimiliki oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah manusia yang memiliki akhlak yang paling hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah isytiharkan dalam Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang cukup hebat, cukup mulia. Allah isytihar dalam Quran. Tidak ada kita kata dakwa-dakwi boleh menidakkan kebaikan perangai, tingkah laku dan akhlak yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, para sahabat dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan tadi, bila gambaran iman itu disandarkan dengan pekerti yang baik dan amal yang berguna, ini dipanggil struktur iman. Amalan juga mesti jalan. Dia tak boleh saya beriman ustaz, saya beriman tak semayang. Saya beriman tak bayar zakat. Tak nampak dari sudut pengamalan, dari sudut ibadah yang dia buat. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting untuk kita hari ini melakukan ibadah itu dengan sebaik-baik mungkin. Biarlah kita azam dalam diri kita buat suatu benda, satu kerja, satu ibadah ini
secara bersungguh-sungguh. Sebab kita tak nak mengalami satu bentuk kerugian. Bila kita buat main-main, kita buat lebih kurang, buat orang kata cincai-cincai begitu, kita yang rugi. Jadi dalam soal ini, petunjuk dan hidayah Allah amat-amat penting kepada kita. Petunjuk dan hidayah Allah terlalu penting buat kita. Sebab itu kita selalu sebut, Alhamdulillah Ustaz, kita dapat petunjuk Allah, kita dapat hidayah Allah. Kita selalu sebut benda tu kan. Okey lah, betul lah tu. Cuma macam mana kita nak menilai, kita nak tengok adakah kita benar-benar sebenarnya telah mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Disebut oleh seorang ulama yang terkenal yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Biasa dengar tak nama tu? Imam Ibnu Athaillah. Kalau susah nak eja, dengar saja. As-Sakandari, yang menulis kitab Al-Hikam. Al-Hikam ni kitab tafsir, kitab tasawuf yang membicarakan persoalan akhlak manusia. Apa yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata tanda-tanda manusia yang mendapat petunjuk daripada Allah ada 3 tandanya. Tanda orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah Allah ini, taufik ini, ada 3. So kita nak cek 3 ni, kita dapat tak? Ada tak 3 ni? Yang pertama, tanda mendapat petunjuk itu, yang pertama ialah Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan ibadah kita ataupun benda-benda baik yang kita nak buat, Allah bagi jadi mudah. Walaupun yang special ni, walaupun kita tak berniat nak buat baik. Macam mana gaya dia tu? Saya ulang balik. Tanda seorang mendapat taufik, petunjuk, hidayah Allah, Allah mudahkan bagi dia buat baik, Allah mudahkan urusan ibadahnya, Allah mudahkan urusan baiknya, walaupun dia mungkin tak berniat nak buat baik. Cuba kita tengok benda ni. Kalau kita rasa kita ni senang nak semayang, mudahlah kan? Itu makna Alhamdulillah, syukur Allah bagi petunjuk pada kita. Kita senang nak sembahyang, kita senang nak pergi masjid, kita senang nak bangun pagi subuh ke, nak bangun qiyam, senang nak baca Quran, kita senang nak sedekah, kita senang nak berzikir, kita senang nak selawat, kita senang nak buat baik pada manusia. Ini orang yang mendapat petunjuk. Walaupun kadang-kadang dia tak niat pun nak buat baik. Contoh, niat dia malam ni nak pergi pasar malam.
Bukan maksud saya pergi pasar malam tu berniat jahat. Dia nak pergi pasar malam je, lepas tu dia balik lalu Masjid Rahimah ni, kot rumah dia dekat-dekat sini kot. Niat asal tadi nak pergi pasar malam, lepas tu balik. Tapi bila dia lalu dengar pula suara ustaz mana berceramah beria sangat ni, macam sedap je ustaz ni. Macam ya, dia dengar-dengar, macam best lah pula ustaz ni, singgahlah jap. Nampak? Asal niat dia tadi tak ada pun nak pergi dengar kuliah maghrib di Rahimah ni. Niat dia pergi pasar malam, apam balik 3 keping, lepas tu balik. Dah nama pun apam balik lah. Kalau tak balik ke tak tahu lah. Dah beli apam balik, balik. Memang nak balik dah. Tengok berita, kok ada berita panas sekali ni kan, orang masuk penjara ke apa benda, tak tahulah. Contoh dia lah, tak ada kena-mengena. Tiba-tiba lalu-lalu dengar pula suara ustaz mana entah ceramah, dia pun kalau aku balik pun tak ada benda ni, apam balik pun dah beli dah, singgahlah jap. Niat asal tak ada pun nak ke masjid. Tiba-tiba Allah mudahkan dia nak buat baik. Ini orang dapat hidayah. Tuan-tuan datang malam ni niat memang nak berjamaah, niat utama memang nak dengar kuliah maghrib. Nak derma tu macam tak berapa ada niat dia. Contoh ya, bukan tuan-tuan, ni contoh. Tiba-tiba nak keluarkan, nampak tabung kat tiang-tiang mana kat luar tu, seluk-seluk kat poket ada RM5, masuk je lah. Niat dia asal tadi tak ada sedekah tu, tak masuk. Tapi Allah lorongkan jalan tu, Allah bagi lorong, dia buat baik. Walaupun asalnya tak berniat. Ini kata Imam Athaillah As-Sakandari, orang yang mendapat petunjuk. Itu nombor 1. Tanda yang kedua, Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sebarang maksiat dan kejahatan, walaupun kita berniat nak buat. Had tadi tak ada niat nak buat baik. Had ni Allah jauhkan kita daripada dosa, daripada maksiat, daripada kejahatan, walaupun kita mungkin ada niat nak buat jahat, tapi Allah gagalkan. Itu tandanya orang dapat petunjuk. Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita dengan dosa, maksiat dan kemungkaran, walaupun mungkin ada niat nak buat jahat, tapi tak lulus, Allah tak bagi. Itu tanda Allah sayang. Malam-malam terawih, kita datang Masjid Rahimah ni sembahyang terawih apa semua, lepas tu more lah. More itulah minum-minum lepas terawih tu. Sambil minum tu dah pasang niat dah. Dia berniat ni, ataupun ialah dia memang dah niat, sambil-sambil minum gelak-gelak sembang, dia niat dah, lepas ni apa jadi pun aku mesti nak ambil selipar ustaz. Malam tu pula malam 27 Ramadan, itu Qadar. Kan dia niat ni more, lepas tu sambil minum dia kata malam ni malam Lailatul Qadar, jangkanya malam ganjil ni, mana tahu Lailatul Qadar, jadi aku nekak lah nak ambil selipar ustaz malam ni sebab barakah dia lebih sikit. 1000 bulan nak ambil engkau. Dia pun keluar-keluar cari pula selipar ustaz, tak jumpa. Tak ke mana ustaz letak pun tak tahu, tak dapat. Walaupun dah niat ni, aku nak curi juga selipar ustaz, kok jadi kok mana pun aku nak ambil juga, Allah gagalkan. Mungkin cari tak jumpa ke, mungkin ustaz dah balik dulu ke, selipar dah tak ada, ataupun dia pun apa pula niat tak elok malam Ramadan,
tak jadi. Boleh jadi juga. Ini tandanya orang yang mendapat petunjuk Allah. Dua dah. Cuba kita tengok dua tu ada tak jadi pada kita, ada tak kita alami. Mudah-mudahan itu tanda-tanda kita mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Akhir sekali, yang ketiga yang disebut sebagai tanda-tanda orang mendapat taufik dan hidayah, iaitu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita senang, selesa dan suka memikirkan keaiban, kelemahan diri kita sendiri, yakni bermuhasabah diri, daripada sibuk memikir urusan orang lain. Tanda hidayah yang ketiga, kita ni sedar diri lah, sedar. Kita ni sentiasa muhasabah diri, sentiasa memikir kelemahan diri, kan? Ya Allah, aku ni baca Quran malas sangat ni, liat sangat nak baca Quran ni, liat sangat nak puasa sunat, liat sangat nak sedekah. Kita sentiasa muhasabah diri itu. Itu tanda petunjuk Allah. Dan kita tak adalah orang kata nak buruk sangka pada orang, nak menyibuk hal orang. Kita tak berusaha ke arah itu. Sebab tuan-tuan, kita ni manusia kan, kadang-kadang ialah kita ada kelemahan. Saya tengok kadang-kadang masyarakat kita ni, dia suka sangat mikirkan tentang hal orang lain daripada dia memikir tentang kelemahan diri dia sendiri. Kita ni kadang-kadang suka benar memikir benda lain, hal yang lain, yang hal itu sebenarnya tak ada pun kena-mengena dengan kita. Kadang dia mikir tu sampai sakit kepala, kadang-kadang kita mikir tu sampai tahap boleh jadi migrain. 3 hari 3 malam mikir, tak dapat jawapan. Macam mana Jackie Chan boleh dapat datuk? Kan tak ada kena-mengena. Tak boleh tidur malam lah mikir apa hal Jackie Chan dapat datuk ni ustaz. Oi, apa jasa dia? Jasa dia kungfu lah. Apa lagi? Kan? Jasa dia tu lah, kungfu, kuntau, siam, apa semua yang dia sepak terajang dalam filem dia tu, itulah jasa dia. Kita pula sakit kepala 3 hari tak pergi kuliah tuan, mikir benda tu. Nampak? Perangai kita ni. Jiran sebelah beli kereta baru, Honda HRV, bukan HIV, HRV, baru launching minggu lepas. Adik kepada CRV. CRV tahu kan? Honda CRV tu adik dia. Jiran beli bawa balik. Kita pun jenguk kat celah tingkap, kita tengok, jiran beli kereta baru, terus menangkap kepala, tersadai tepi tingkap. Sebab kita mikir banyak sangat. Kita kata macam mana orang sebelah ni boleh beli kereta, kerja pun tak, dia kata kerja biasa je, anak pun sekolah ramai, macam mana boleh beli kereta ni? Banyak nak kita mikir hal orang, nampak? Dah kali kita tumbang dalam bilik tu. Jiran tu bukan dia minta 10,000 ke buat down payment pakai duit kita, sekupang pun tak minta. Tapi kita asyik mikir entah apa-apa benda dia fikir. Kadang-kadang benda yang tak sepatutnya fikir, dia fikir. Itu yang susah. Jadi sebab itu tuan-tuan, biarlah kita ni banyak mikir hal kita ni.
mikirkan aku ni nak jumpa Allah ni, nak mati dah ni, apa preparation, bekalan-bekalan yang aku dah siapkan. Itu yang sepatutnya kita memikirkan, bekalan yang nak dibawa tu. Sebab tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita kena ingat tempoh nak siapkan bekalan tu kita tak tahu sampai bila. Itu masalah dia. Tempoh nak prepare bekalan tu tak tahu sampai bila. Macam orang buat kontrak kan, buat rumah, tak apalah, kita bagi tempoh setahun, rumah saya ni mesti siap. Nampaklah tempoh setahun tu. Tapi bekalan yang kita nak bawa ni, tempoh masa nak menyiapkan tu tak tahu bila. Itu yang jadi masalah. Nyawa tu boleh melayang bila-bila masa tak. Itu yang takut tu. Itu yang kena sentiasa muhasabah, mikir, tengok, prepare balik, baiki balik. Sebab kita tak tahu tempohnya. Semalam dapat satu WhatsApp daripada anak murid. Dia hantarlah Al-Fatihah innalillah, sebutlah nama pengerusi taman sekian-sekian telah kembali ke rahmatullah, meninggal. Pengerusi taman. Saya tanya dia, ada gambar tak? Dia kata gambar tak ada ustaz, tapi kalau ustaz kuliah, dia selalu duduk belakang saya. Jenuh lah nak macam mana satu pula yang selalu duduk belakang abang tu kan, kita tak perasan. Tak lama dia hantar gambar, dia minta daripada orang lain, kawan-kawan tu. Bila kita tengok gambar tu, kita kenal sangat-sangat. Sebab kita tahu kami ni kenal muka-muka tuan-tuan ni, tapi nama tu kadang tak perasan kan. Lepas tu lama sikit, dah petang malam tadi dia hantar gambar, dia hantar lagi 2 gambar. Saya tengok, saya tanya gambar apa ni? Gambar ni ustaz, dia 2 gambar shilling pecah. Dia kata arwah jatuh daripada shilling. Kat tile tu darah tumpuk. Tahulah dia bertukang ke, manjat ke kat atas tu, silap pijak agaknya, jatuh, mati. Tapi orang baik lah. Ni nak kata tempoh tu tak tahu. Ada sahabat sebut semalam ke dulu semalam, salah seorang jamaah masjid Batu Kampung Pertama. Tahu Masjid Batu kat mana? Pening. Masjid Batu ni dekat Permatang Pauh. Permatang Pauh tahu? Tahu kan? Masjid tu, Masjid Batu, ada seorang jamaah tu meninggal dunia, sakit ke apa wallahualam. Tapi yang saya nak ceritanya, jamaah yang meninggal dunia itu sudah 6 ke 7 tahun, tiap-tiap bulan dia yang settlekan bil air Masjid Batu. Itu bekalan yang dia dapat siapkan. 7 tahun dia bayar bil air. Masjid Batu ni tuan-tuan, saya boleh kata antara masjid terbaik di Pulau Pinang, di utara. Penceramah semua hebat-hebat, berapi-rapi. Saya dulu ada, awal tahun 2000 dulu, saya ada jadual bulanan di situ. Tapi dah jauh tuan, kadang saya pergi naik bas kan, kadang balik Lena Telajak naik bas transnational sampai ke workshop. Balik letih kan, ceramah bas pukul 12, jaga-jaga, bang dah sampai, tengok tak ada orang, rupa dalam workshop terus. Letih kan. Jadi tuan-tuan, Masjid Batu ni jamaah dia ramai, memang best lah masjid dia. Kalau 10 malam akhir tu qiyam, orang pulau turun, masuk malam 21, dia turun Masjid Batu, malam raya bawa balik pulau. Cuba bayang, hebat tak hebat. Dia duduk situ tak? 10
10 hari tu, 10 malam akhir dia tak balik dah ke pulau tu, duduk di masjid batu. Orang tidur, kita nak langkah keluar masjid ambil wuduk, terpaksa jalan pelan-pelan, takut terpijak orang dalam masjid. Cuba bayang ramai orang kiam dalam tu, meriah. Pakcik tu dia meninggal dulu semalam kot, tapi dia antara pembayar bil bil air. Jadi tuan-tuan, itu bekalan yang dia dapat siapkan. Bagi azan.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tadi kita kisahkan tentang bekalan yang perlu kita siap sebelum kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya sebut bekalan-bekalan yang perlu kita siapkan itu mesti kita usahakan. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah tarikh tempohnya itu yang kita tidak pasti bila ianya akan sampai. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak habiskan dalam masa 5 minit ini sebab saya ada satu lagi kelas lepas ini di Ulu Kelang. Jadi insya-Allah saya nak habiskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5 yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar, yang menjadi sifat bagi orang-orang yang beriman. Kita kena tengok kategori ayat ni, ciri-ciri ayat ini, mudah-mudahan kita masuk dalam ayat yang berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat pertama Allah declare terus, sesungguhnya telah beruntunglah, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Maknanya apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Kita tak rugi pun jadi orang beriman. Allah isytihar siap dah, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa dia? Mereka yang khusyuk dalam solat, yang menjaga solat, yang khusyuk dalam solat, yang memperbaiki kelemahan-kelemahan dirinya dalam solat. Ini orang mukmin yang berjaya, dan yang menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Orang beriman adalah orang yang benda-benda lara, benda sia-sia, yang tak manfaat, yang tak faedah ni dia tinggal buang. Ini orang beriman. Dan mereka yang membayar zakat, ini orang-orang yang beriman, dan yang menjaga kehormatan dirinya. Ini juga dipanggil sifat orang-orang yang beriman. Baik, akhir sekali surah Al-Hujurat ayat 15. Surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan sentiasa berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar, yang sebenarnya beriman. Jadi ayat 15 Al-Hujurat, Allah kata orang beriman itu yang sentiasa beriman pada Allah, kemudian tidak ragu-ragu. Tak ragu-ragu maknanya yakin dengan Allah, dengan Rasul, dengan hukum Allah, hukum Rasul dan sebagainya. Dan juga mereka berjuang dengan harta benda dan dirinya di atas jalan Allah. Ini orang-orang yang ada sifat keimanan.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai akhirnya, yang pertama, teruskan usaha kita mencari ilmu-ilmu Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, apa juga yang kita buat, pastikan kita siapkan bekalan, preparation, bekalan sebelum hari mati kita, yang kita tak tahu bila. Jadi kita siapkanlah bekalan. Tadi saya cerita bil air Masjid Batu Pulau Pinang, Masjid Rahimah ni pun ada juga bil airnya. Itu saham kita juga kan. Kita tanya bendahari, berapa bil air sebulan? Kalau dia kata sebulan 500, kita ambil lah 100 kan. Tak apalah tuan bendahari, saya bagi 100 sebulan untuk top up bil air. Bendahari kata alang-alang 500 je lah. Bendahari kata, kita pula jawab, takkan saya seorang je nak masuk syurga, kata dia. Menjawab pula. Jadi tuan-tuan, kita top up lah sikit-sikit kan. Kita bayarlah sikit-sikit. Saya pergi surau AU4 Keramat, surau Al-Falah, Ustaz Farhan punya surau. Surau kecil lah kan, tapi surau lah. Yang best surau tu, tiap-tiap tiang tu ada tabung, kotak macam kotak A4 tu, tapi dibalut macam-macam warna. Saya tengok yang color biru untuk air. Air kan logo dia warna biru kan. Dia tulis tu tabung bil air surau. Siap khas kotak dia. Siapa masuk duit dalam tu kira untuk bil air lah. Satu lagi kotak warna merah, yang tu bil api. Sebab lambat bayar nanti color merah sampai surat dia. Dia boh color merah. Ada tabung anak yatim, ada tabung pengajian, ada tabung untuk surau sendiri, mungkin pengubah suayan ke apa-apa benda. Banyak tabung, sonok juga. Ya, jemaah boleh pilih lah mana dia nak masukkan duit tu. Jadi tuan-tuan, apa pun kita, atas diri kita lah macam mana nak menyiapkan bekalan-bekalan yang berkenaan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini dapat kita ambil iktibar pengajaran bersama-sama. Dan sebelum saya akhirkan majlis, seperti biasa ada 1-2 perkongsian. Yang pertama sekali, saya sebenarnya ada jual satu kitab tafsir. Nama dia Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Dia ada keseluruhannya ada 10 jilid. Itu cetakan yang paling terbaru. 10 jilid tu kalau tuan-tuan tengok harga pasaran, pasaran ni maksud dia harga kedai dengan online, tuan-tuan akan dapat harga dia sekitar 6 ke 700 untuk 10 jilid. Tapi saya jual untuk jamaah surau masjid yang saya berkuliah, saya bagi harga yang orang kata tak masuk akal punya, RM450 sahaja. 450 untuk 10 jilid. Tuan-tuan survey dulu, tengok harga dia. Kalau dapat sebanding dengan yang saya bagi itu, tak apalah, tuan-tuan beli lah kat luar kan. Boleh cek dulu. Yang tu saya bagi harga tak masuk akal. Ada orang minta, bila saya kata saya bagi 450, dia kata 100 tak boleh Ustaz. Itu harga hilang akal nama dia tuan-tuan. Agak-agak sikit lah. Harga dia mati dekat 450 tu je. Kitab tu
cetakan Indonesia. Adalah 5-10%, tak banyak lah, sikit-sikit bahasa Indonesia tu ada. Kapan tahu kan? Bila, kondisi. Adalah sikit-sikit bahasa Indon tu, sikit-sikit lah, tapi boleh faham. Kertas dia kualiti, warna putih, tebal elok. Tulisan ayat Quran dia warna merah, yang lain tu warna hitam. Kemudian dia ada stand dia macam rak, bukan rak lah, stand dia untuk susun 10 jilid. Kita dapat harga murah tu sebab sahabat saya bawa masuk banyak. Dia bawa masuk baru ni 500 set. Saya ambil 30, habis. Yang saya ambil tu habis, kat dia pun habis. Ni nak masuk minggu ni 500 set. Saya tak dan order, habis. Benda tak sampai lagi tapi dah habis. Dan insya-Allah yang next ni Raya Cina kot, lepas Raya Cina dia ambil 1000 set pula. Tak boleh jadi lah, 500 ni manja tak cukup, ambil 1000 terus. Yang tu saya nak blok sikit untuk saya lah. Jadi kalau tuan-tuan nak, tapi benda tu tak ada lagi lah, tuan-tuan bagi nama lah. Dan nak mudah cara bagi nama ni, tuan-tuan SMS je kat saya kalau nak lah ya. Selepas tuan-tuan survey dulu harga kat luar, esok lusa ke tuan-tuan SMS kata nak kitab tafsir tu, nanti saya notekan nama tuan-tuan, saya simpankan. Ada saya hantar, saya beritahulah. Boleh? Kalau nak tuan-tuan ambil nombor saya, nanti tuan-tuan SMS je. Sebab bila dah ada orang book tu, senang kita nak ngejas. Ni kadang dia nak tapi bila ada kitab tak edit pula. Tu yang penat tu kan. Jadi bila book tu maknanya senang kita nak jumlahkan. So nombor telefon saya 019 243 7476. 019 243 7476. Nama saya Ustaz Rahim Nasir. Itu tafsir. Kemudian dekat bonet kereta saya tu ada Habatus Sauda. Dengan Habatus Sauda tu RM50 sebotol. Dia baik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam badan. Kita dah ada testimoni kolesterol tu. Dan satu lagi madu Yaman grade A, sekilo 300, setengah kilo 180. Madu ni baik sebenarnya untuk menurunkan kadar bacaan kencing manis. Kita dah banyak testimoni orang minum madu tu, bacaan kencing manis dia turun lah. Daripada lebih 10 dia turun normal 56, 45 macam tu, dengan izin Allah. Cuma untuk semua yang saya sebut tadi tuan-tuan, untuk 2015 ni saya terpaksa ubah sikit. Maknanya kalau tuan-tuan nak beli boleh, tapi kena bayar cash. Itu yang paling afdal dipanggil. Kalau nak utang boleh, utang dengan kawan-kawan. Atau kalau terpaksa bank in, boleh sehari dua tuan-tuan bank in. Saya ubah tu sebab saya minta maaf, saya dah jual produk Raihanah tu, madu dengan sauda tu dah masuk bulan ke-5. Tapi tuan-tuan percaya ke tidak, sampai malam ni ramai yang tak bayar. Jumlah dia bukan sikit tuan, beribu-ribu ringgit. Orang hutang tak bayar. Orang masjid pula tu. Orang masjid tuan, beribu tuan. Kalau orang ambil madu 10 botol 3,000 lah, tak bayar. Sedangkan madu ni antara fungsi dia menguatkan daya ingatan. Tapi dia lupa nak bayar. Tu yang aku pening kepala tu. Jadi tuan-tuan, saya terpaksa ubah sikit lah. Bukan saya seorang, ada 4 lagi rakan sepermaduan saya kan, yang jual madu sekali dengan saya, syarikat yang sama. Saya, Ustaz Syed Noh Hisham, Ustaz Bollywood Haslin, Ustaz Imam Muda Ashraf,
dengan abang saya di Kedah, Ustaz Alim Nasir, sama, semua orang hutang ribu. Jadi tuan-tuan, kita terpaksa ubah sikit lah polisi tu. Dan ada satu ilmu saya nak bagi pada tuan-tuan, nak kenal keaslian madu, nak tahu madu tu ori ke tidak, ada campur bahan lain ke tidak. Kalau tuan-tuan memang dah ada madu, maksud saya madu lebah, jangan pergi lebih jauh daripada itulah. Tuan-tuan balik sekarang, ambil ni piring lapik cawan ni, tuan-tuan ambil madu sikit, suku daripada sudu teh tu, letak kat tengah-tengah ni. Lepas tu tuan-tuan ambil air, tuan-tuan tuangkan sikit. Nanti madu tu campur dengan air tu kan. Lepas tu tuan-tuan golek-golekkan macam tu, goyang macam ayak kan lah, goyang bagi madu tu berjalan atas piring tu. Sekiranya madu tu memang original, memang akan jadi punya. Kalau dia original, tak ada campur, orang kata tak ada campur gula merah ke, campur bahan-bahan lain yang mewarnai madu tu, bila tuan goyang sikit saja, madu tu akan bergerak dan dia akan membentuk sarang, membentuk bentuk sarang dia yang kotak-kotak tu kan. Sarang lebah kan kotak-kotak segenam tu. Kalau madu tu original, tuan-tuan goyang je sikit dalam air tu, dia akan terus jadi bentuk sarang tu, confirm jadi. Kalau tuan-tuan golek tak jadi, keluar gambar panda ke apa tu, mesti madu tu masuk Elio panda sikit lah tu kan. Kalau golek tak jadi gambar sarang, confirm ada campur benda lain. Tu je ilmu saya nak bagi sikit malam ni. Bukan ilmu saya pun, saya pun dapat daripada orang lain kan. Sebab itu cara yang paling senang nak tahu original ke tidak, ada campur ke tidak. Kalau yang satu lagi orang kata, kalau madu ori semut tak datang, kalau madu tu tak ori semut datang, riwayat tu dhaif sikit. Saya tak boleh pegang riwayat tu, dia tak tentu. Kadang madu ori pun semut datang juga. Dia tak payah nak cam melalui semut tu, dah semut kan, dia mesti cari benda manis. Jadi nak senang tuan-tuan, buah dalam piring tu, buah air, goyang sikit. Tu je lah nak bagi ilmu sikit malam ni kan. Wallahualam. Kalau siapa nak tafsir tu nanti SMS kat saya. Kalau nak madu dengan tu dekat kereta adalah. Wallahualam. Terima kasih. Kita jumpa bulan depan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu